A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita masih lagi dapat bertemu, dapat bersama-sama dalam majlis pembacaan kitab Qurratul Ain yang menghuraikan Syarhul Jalalil Mahalli, yang dalam masa yang sama adalah merupakan huraian kepada matan Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman yang baik di dalam memahami salah satu ilmu yang penting untuk dikuasai, iaitu ilmu usulul fiqhi, yang ilmu ini akan menedahkan kepada kita betapa besarnya jasa para fuqaha di dalam mendalami dalil-dalil fiqh. Kerana kemungkinan kalau secara sekali imbas, kalau dipandang sekali lalu, kita mungkin mendapati ada para fuqaha kita yang mengeluarkan pandangan yang seakan-akan bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan ilmu usulul fiqhi, dengan penelitian yang dalam terhadap ilmu ini, kita akan mengetahui bahawa apabila seseorang fuqaha mengeluarkan satu pendapat, ianya sebenarnya adalah berdasarkan kaedah dan melihat kepada kepelbagaian dalil dan apa yang perlu mereka lakukan apabila mereka mendapati seakan-akan berlaku pertembungan di antara dalil-dalil fiqh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita berada pada satu tajuk yang antara tajuk yang penting dalam ilmu usul fiqhi, iaitu apa yang perlu dilakukan oleh seseorang mujtahid, seseorang faqih seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, apabila mereka mendapati ada dalil yang seakan-akan bertembung. Dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini, kita telah meneliti beberapa keadaan bagi dalil sekiranya secara zahir seakan-akan dalil itu bertembung, iaitu kita telah meneliti apa yang perlu dilakukan oleh seseorang mujtahid apabila ada dua dalil yang kedua-duanya adalah mengandungi lafaz am dan ia bertembung antara satu sama lain. Dalil pertama adalah am, dalil kedua juga adalah am dan bertembung. Alhamdulillah sudah kita mengkajinya dan telah meneliti contoh-contohnya. Begitu juga kita telah meneliti perbahasan sekiranya dalil yang bertembung itu secara zahir, pertembungan ini secara zahir, kerana pada hakikatnya tidak berlaku pertembungan di antara hadis dengan hadis, Al-Quran dengan Al-Quran, juga hadis dengan hadis. Kalau kedua-dua dalil yang bertembung secara zahir itu adalah dalil yang khas. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh para mujtahid telah kita bincangkan walhamdulillah dalam pertemuan sebelum ini. Dan dalam pertemuan yang sebelum ini juga kita telah meneliti apa yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid sekiranya ada satu dalil yang bersifat am, manakala satu lagi adalah bersifat khas dan kedua-duanya bertembung. Maka juga telah dibincangkan dalam pertemuan yang telah lepas. Dan pertemuan lepas juga kita telah masuk kepada satu perbahasan, iaitu apa yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid kalau ada dua dalil yang bertembung, dalam keadaan setiap satu dalil itu, dalam dalil yang panjang itu ada lafaz khas dan lafaz am. Setiap dalil ada unsur am dan khas secara serentak, dan ia bertembung dengan satu dalil lain yang juga ada lafaz am dan khas. Maknanya am dan khas ada dalam setiap dalil dan kedua-dua dalil itu sebagai contoh bertembung. Kita telah membicarakan mukaddimah perbahasan ini dalam pertemuan yang lepas, dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk semula untuk
kita meneliti perbahasan ini dengan lebih terperinci. Jadi kalau ikutnya kita akan membaca teks yang berbunyi fal awwalu khasun fil kullatain am fil mutaghayyir wa ghairih, tapi saya nak ambil daripada awal untuk kita ingat balik apa yang telah kita mempelajarinya pada minggu lepas, iaitu kita akan ambil pada punca asal matan al-Waraqat, iaitu matan Imamul Haramain bunyi wa in kana kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin fayukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar, dengan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lepas, Imam Al-Hattab Al-Maliki mengubah matan Imam Al-Haramain dengan sedikit pengubahsuaian daripada beliau, iaitu kalau ikut matannya wa in kana kullu wahidin minhuma amman min wajhin, beliau tukar wa in kana ahaduhuma amman min wajhin, maka ditukar kullu wahidin minhuma ditukar kepada ahaduhuma. Itu sikit perubahan matan yang diubah suai oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Namun kalau kita merujuk kepada matan Al-Waraqat, yang kita akan dapati adalah matan Waraqat asal berbunyi wa in kana kullu wahidin minhuma. Jadi dalam kenyataan matan ini dinyatakan sekiranya setiap satu dalil itu, setiap satu di antara dua dalil itu mempunyai lafaz am dari satu sudut dan dia juga mengandungi lafaz khas dari satu sudut. Maknanya dalil sebagai contoh hadis Nabi panjang, dalam hadis itu ada lafaz am, ada lafaz khas. Kemudian bertemu dengan satu lagi hadis Nabi yang juga panjang, sabdaan Nabi yang panjang tu ada lafaz am dan ada lafaz khas, dan ia bertembung. Maka apa yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid? Jadi telah dinyatakan sebelum ini, apabila satu lafaz itu ada lafaz am, ada lafaz khas, setiap dalil itu begitu, maka lafaz khas yang ada dalam setiap dalil akan mengecilkan skop lafaz am yang ada pada dalil yang satu lagi. Maksudnya sebagai contoh, ada hadis pertama, hadis kedua. Hadis pertama ada lafaz am dan khas. Hadis kedua ada lafaz am dan khas. Dan bertembung antara dua hadis ini. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh seorang mujtahid? Dalam hadis yang pertama ada lafaz khas. Maka lafaz khas yang ada pada hadis yang pertama akan mengecilkan umum yang ada pada lafaz hadis kedua. Dan hadis yang kedua pun dia ada lafaz khas. Maka lafaz khas pada hadis yang kedua mengecilkan pula skop umum yang ada pada lafaz hadis yang pertama. Maknanya setiap satu dalil ada lafaz khas, maka lafaz khas berperanan untuk mengecilkan umum yang ada pada dalil yang satu lagi. Jadi lafaz khas pada dalil yang pertama akan mengecilkan lafaz am pada dalil yang kedua. Kemudian dalil yang kedua pun ada lafaz khas. Lafaz khas pada dalil yang kedua akan mengecilkan pula lafaz am yang ada pada dalil yang pertama. Itu secara konsepnya. Dan itu sekiranya mampu untuk dibuat silang begitu. Setiap lafaz khas mengecilkan lafaz am yang satu lagi dan tidak menimbulkan sebarang masalah. Maka ketika itu kalau tak ada timbul sebarang masalah, memang mampu untuk dibuat berdasarkan kaedah ini, maka akan disilangkan pengkhususan lafaz am dalam setiap dalil. Maksudnya setiap lafaz am yang ada dalam dalil akan dikecilkan oleh lafaz khas yang ada pada dalil yang satu lagi. Mungkin tuan-tuan yang ikut perbahasan yang lepas mungkin masih ingat, tapi yang kalau first ikut pada hari ini mungkin akan kepeningan. Macam mana tu tak faham. Kita lihat contoh, dan contoh ni telah kita datangkan pada pertemuan yang lepas, tapi tak ada masalah untuk kita nyatakan juga pada pertemuan kali ini, insya-Allah. Okey. Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa taala mendatangkan contoh bagi perbahasan ini, iaitu didatangkan dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud yang berbunyi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal ma'u kullatain fa innahu la yanjus." Apabila air sudah sampai kepada dua kullah. Apabila air sudah sampai kepada dua kullah. Orang Melayu dulu bagi dua kolah. Dua kolah.
Cuma orang Melayu pun ada juga istilah qollah, iaitu merujuk kepada kawasan empat segi besar yang ada di masjid-masjid untuk isi air. Itu bukan qollah yang dimasukkan oleh hadis Nabi. Dua kullah ini dia merujuk kepada asal kalimah kullah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kullah ini merujuk kepada satu tempayan besar, satu tempayan yang besar, yang maknanya kalau nak angkat, kalau ada air, maknanya orang yang gagah saja boleh angkat. Kalau dia tu tak mampu, dia tak mampu nak angkat, dia kena 2-3 orang tolong pegang. Satu tempayan besar. Mungkin dalam masyarakat Melayu kita, kalau di Kedah tu, saya ingat di kampung saya dulu, di kampung ayah saya, ada guri, ada macam tempayan kecil. Tempayan tu kecil lagi. Ni kalau kullah ni maknanya kalau kita pernah pergi ke negara Arab, ada tempayan yang besar betul, yang mungkin setinggi kita berdiri. Setinggi kita berdiri. Jadi kalau nak angkat tu maknanya kena pegang begitu. Jadi dua kullah merujuk dua tempayan besar. Lalu apabila para ulama meneliti kullah pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka mendapati bahawa dua kullah menyamai 191.25 kilogram. Kalau air dimasukkan dalam dua kullah itu, maka air yang berada dalam dua kullah itu, kalau ditimbang air semata-mata, maka air itu akan menjadi berat 191.25. Okey. 191.25. 191.25 itu dua kullah. Maksudnya kalau satu kullah bahagi dengan dua, maknanya dia akan menjadi satu kullah bersamaan 95.625 kilogram. Satu kullah, maksudnya air yang ada dalam satu kullah itu seberat 95.625 kilogram. Dan kalau ikut apa yang disebut oleh ahli matematik, 95.625 kilogram bersamaan juga dengan 95.625 liter. Maknanya kalau dua kullah menyamai 191.25 kilogram, bererti dua kullah menyamai 191.25 liter air. Maksudnya kalau air 5 liter, tak sampai lagi dua kullah. Ada 10 liter, tak sampai lagi. 100 liter, belum sampai lagi 2 kullah. 200 liter, sampai. 191.25, sampai 2 kullah. Kurang daripada 191.25, tidak sampai lagi 2 kullah. Jadi 2 kullah, setelah dilihat tempayan besar pada zaman Nabi yang dipanggil sebagai kullah, lalu dilihat di air yang boleh berada dalam kapasiti satu kullah itu menyamai berapa. Jadi bila begitu dicongakkan dua kullah pada zaman hari ini menyamai 191.25 kilogram air, iaitu bersamaan juga 191.25 liter air. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW dalam hadis Sayyidina Al-Imam Abu Daud menyatakan, apabila air telah sampai kepada dua kullah, maka sesungguhnya air itu tidak bernajis. Apabila air itu sampai kepada dua kullah, bererti air itu tidak akan sama sekali mengandungi najis. Iaitu kalau kita kefahaman hadis pertama, walau apa berlaku pada air itu sekalipun. Maksudnya kalau ikut kefahaman hadis yang pertama, semata-mata bila sampai saja air kepada dua kullah, bererti air itu tak akan jadi air mutanajis walau macam mana keadaan sekalipun. Itu kalau kita faham berdasarkan hadis yang pertama semata-mata. Maknanya seorang mujtahid, dia tak boleh berjumpa satu hadis dan terus keluarkan hukum. Hari ini masalah kawan-kawan kita sebahagiannya, dia jumpa satu hadis, dia pernah belajar contoh dalam mazhab Imam Syafi'i kata begini, tiba-tiba dia jumpa satu hadis, contoh paling mudah. Dalam mazhab Imam Syafi'i sunat kita sapu kepala sewaktu berwuduk 3 kali. Satu kali tu dia baca Sahih Bukhari, tiba-tiba dia jumpa, Rasulullah sapu kepala sekali je. Anggota lain Nabi basuh 3 kali. Mai kepala Nabi sapu kepala sekali saja, bukan 3 kali. Lalu dia berkata, macam mana Imam Syafi'i ni? Dah salah dah ni. Mai kita tak boleh pegang Imam Syafi'i, kita kena pegang Rasulullah. Jadi di sinilah kadang-kadang timbul kesilapan. Banyaklah kesilapan di sini. Antaranya
Sepatutnya kalau dia sedar siapa dia, iaitu dia bukan seorang yang pakar, sepatutnya tidak terus kepada sumber tetapi pergi kepada kajian orang yang mengkaji sumber, iaitu para fuqaha. Memang tak betul kalau dia terus berpegang dengan hadis Nabi dalam keadaan dia bukan seorang yang pakar. Sepatutnya dia kena pergi kepada ucapan orang pakar terlebih dahulu. Apa yang orang pakar sebut tentang hadis ni? Dia mengambil kefahaman berdasarkan apa yang dikaji oleh para fuqaha selaku orang yang pakar dalam bidang fiqh. Selain daripada itu, antara kesilapannya dia terus pergi kepada satu dalil. Sedangkan dia tidak meneliti semua dalil yang disebut oleh Allah dan Rasul serta ijma' serta qiyas dan sebagainya. Jadi seorang mujtahid pula, dia jumpa satu dalil, dia akan cari lagi. Ada tak dalil yang bertemu? Kod ada. Jadi kalau tak ada, alhamdulillah selesai. Tugas dia sebagai seorang mujtahid, dia akan terus menyatakan kepada umum, kepada masyarakat apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul berdasarkan kefahaman si mujtahid tadi. Tapi kalau dia mendapati ada dalil yang bertemu dengan dalil yang dia jumpa pada peringkat awal, maka ketika itu dia kena kaji pula apa yang perlu dibuat bila berlaku pertemuan. Contoh macam dalam yang kita sedang pelajari ini. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Nabi bersabda, "Idza balagal ma'u kullataini fa innahu la yanjusu." Apabila air sudah sampai kepada 2 kullah, kita sebut tadi 2 kullah iaitu menyamai 191.25 kilogram. Maka ketika itu air tersebut adalah tidak bernajis. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, bila disebut 2 kullah, maka ketika itu lafaz kullatan. Dalam hadis sebut kullatain. Lafaz 2 kullah ini dia berada pada kategori khas. Kerana apa saja yang sudah bernombor, disebut 1, 2, 3, 5, 10, 15. Lafaz nombor itu tidak memberi erti keseluruhan. Dia akan memberi makna yang khusus. Maka kalimah kullatan dalam hadis ini, iza balagal ma'u kullatain. Kalimah kullatain adalah lafaz khas. Jadi hadis ini ada lafaz khasnya, iaitu pada kalimah kullatain. Tapi hadis ini juga ada unsur am, iaitu disebut fa innahu la yanjus. Maka sesungguhnya air itu tidak akan bernajis. Dalam keadaan hadis riwayat Al-Imam Abu Daud tidak pula menyatakan sebarang pengecualian. Disebut secara umum begitu. Air itu dah tak akan bernajis. Dan ini sabdaan Nabi SAW. Namun apabila para fuqaha meneliti hadis-hadis Rasulullah yang lain, para fuqaha juga menemui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah yang hadis itu berbunyi, "Al-ma' la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Air tidak akan dinajiskan oleh apa pun. Air tak akan menjadi mutanajis, tidak akan bernajis sama sekali dengan sebab apa benda sekalipun. Marilah apa benda sekalipun. Benda itu tidak akan mampu untuk mengubah status air daripada mutlak kepada mutanajis. Kalau ikut sahih hadis ini, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Melainkan kalau air itu, maafkan saya, kalau benda yang masuk dalam air itu berjaya mengalahkan bau air, rasa air dan warna air. Maknanya ada benda najis, contohnya najis jatuh, katakan bangkai tikus. Bangkai tikus jatuh dalam air yang dimiliki, katakan dalam timba atau dalam kolah rumah kita. Lalu bangkai itu pada asalnya sebelum bangkai itu jatuh, air itu okey, bau pun bau biasa, tak ada bau pelik-pelik. Rasa air, warna pun air tak ada warna. Tapi disebabkan masuk bangkai itu telah mengalahkan salah satu sifat air. Lalu akhirnya berubah warna air. Elok air tak ada warna, sudah jadi warna kemerah-merahan sebab bercampur dengan darah tikus tadi katakan. Atau dia tak berubah dari sudut warna, tapi mula bau bangkai. Bau. Atau bau tak ada, warna tak ada, tapi bila orang tu nak minum, apa yang rasa semacam ni? Ini bukan rasa air ni. Dah mula berubah rasa air. Jadi
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, kalaulah ada sesuatu benda yang bernajis, satu najis maknanya, contoh yang kita datangkan tadi, bangkai tikus. Apabila ada bangkai tikus contohnya, atau apa saja benda yang dikategorikan sebagai najis, tulang katakan, ada satu orang tengok ada kambing mati. Kambing tu dah mati, tak sempat disembelih, mati bangkai lah maknanya. Lepas tu dia pun ambil tengkorak kambing tu. Kambing tu dah tinggal tengkorak dah. Apa daging-daging pun semua dah reput, dia pun ambil tengkorak kambing tu, dia campak masuk dalam dia punya air yang kurang daripada 2 kulah katakan. Dalam keadaan tengkorak bangkai dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dianggap sebagai najis. Maka apabila dicampakkan tengkorak kambing tadi, lalu tiba-tiba bau air sudah berubah, sudah mula berbau kambing. Dalam keadaan tengkorak tadi adalah najis. Maka apa sahaja najis yang masuk ke dalam air, lalu najis itu berjaya mengalahkan salah satu sifat air, berubah salah satu sifat air disebabkan kemasukan najis tersebut. Maka berdasarkan apa yang disebutkan oleh hadis Sayyidina Al-Imam Ibni Abi Majah, maafkan saya, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau, air itu sudah bernajis. Kerana kalau tidak berubah, dia tidak bernajis walau apa keadaan sekalipun. Maka kalau kita lihat dalam hadis ini, bila sebut al-ma' la yunajjisuhu syai', air dalam apa keadaan sekalipun tidak akan dinajiskan oleh sesuatu. Maknanya di sini ada unsur am. Dalam apa keadaan sekalipun, dia banyak ke, dia sikit ke, dia tidak akan bernajis. Maknanya Nabi SAW sebut air tidak akan dinajiskan oleh apa benda sekalipun, melainkan hanya sekiranya benda yang najis itu berjaya mengubah salah satu sifat air. Maknanya dalam hadis ini ada juga unsur am dan juga khas. Di mana amnya? Amnya iaitu pada air tidak akan dinajiskan oleh apa sahaja benda sekalipun. Maknanya air dalam apa keadaan sekalipun, banyak atau sikit, sampai 2 kulah atau kurang daripada 2 kulah, dia tidak akan dianggap bernajis disebabkan ada najis yang masuk ke dalamnya, melainkan dalam satu keadaan saja. Di sini khas. Satu keadaan khusus sahaja. Apa keadaan khusus yang akan menyebabkan air akan menjadi bernajis? Iaitu apabila benda najis itu berjaya mengubah salah satu sifat air. Jadi kalau kita teliti hadis Imam Abu Daud dengan hadis Al-Imam Ibnu Majah, kita akan mendapati satu keadaan yang akan menyebabkan pertembungan di antara 2 hadis. Di manakah pertembungan tersebut? Iaitu sekiranya ada air kurang 2 kulah dimasuki oleh najis, dalam keadaan najis itu tidak pula mengubah bau air atau rasa air atau warna air. Langsung air itu tidak berubah salah satu sifatnya, dalam masa yang sama air itu kurang 2 kulah. Adakah air ketika itu masih dianggap tahir mutahhir, masih dianggap air mutlak, atau air ketika itu sudah dianggap sebagai air yang bernajis? Kalau kita tengok hadis yang pertama kembali, kita tengok keadaan ini dan kita lihat hadis yang pertama. Apa kata hadis yang pertama? Iza balagal ma'u kullatain fa innahu la yanjus. Bila air sudah mencapai 2 kulah, maka air itu tidak bernajis. Apa yang dapat kita faham daripada hadis ini? Kalau air kurang 2 kulah, Nabi sebut kalau air 2 kulah, dia tidak bernajis. Apa kefahaman yang kita dapat faham daripada hadis ni? Walaupun Nabi tak sebut, tapi apa yang kita boleh faham? Maknanya kalau air kurang 2 kulah, air itu bernajis. Kurang 2 kulah, bernajis. 2 kulah ke atas, tidak bernajis. Kalau ikut kefahaman daripada hadis yang pertama, dipanggil mafhumul mukhalafah. Kefahaman yang bercanggah dengan apa yang disebut oleh teks hadis. Nabi kata,
sekiranya air sampai 2 kullah. Nabi tak cerita kalau kurang 2 kullah macam mana. Tapi bila Nabi kata 2 kullah tidak bernajis, maka kefahaman yang kita boleh faham tapi terbalik daripada apa yang disebut oleh Nabi, dia panggil mafhumul mukhalafah. Kalau air 2 kullah tidak bernajis, maknanya air kurang 2 kullah adalah bernajis. Jadi dalam hadis ini air kurang 2 kullah, dan isu yang kita bincang tadi, air itu kurang 2 kullah dimasuki oleh najis tetapi tidak berubah bau, rasa dan warnanya. Berdasarkan hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Abu Daud, kefahaman daripada hadis ini, apa yang kita boleh faham? Air tadi sudah bernajis. Kenapa? Sebab Nabi kata kalau 2 kullah tidak bernajis. Maknanya kalau kurang 2 kullah bernajis. Air itu kebetulannya kurang 2 kullah. Air itu hanya dalam baldi, dalam tempayan kecil di rumah kita. Kurang daripada nilai 2 kullah, iaitu 191.25 kilogram air, iaitu 191.25 liter. Maka ketika itu air itu disebabkan kurang 2 kullah, hadis Imam Abu Daud menyatakan air itu bernajis. Masalahnya, kalau kita pergi kepada hadis yang kedua pula, hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah menyatakan, air tidak akan menjadi bernajis disebabkan apa benda sekalipun. Melainkan dalam satu keadaan sahaja, pengecualian je. Apa dia? Kalau berubah baunya atau rasanya atau warnanya. Jadi Nabi kata air tak akan berubah, tak akan jadi mutanajis, tak akan menjadi bernajis walau apa keadaan sekalipun. Maknanya tak kira dia 2 kullah ke, dia 1 kullah ke, 10 kullah ke, 1.5 kullah ke. Kalau dia tidak berubah bau, rasa dan warna, dia tidak bernajis. Tapi kalau dia sudah berubah baunya atau rasanya atau warnanya, datanglah 100 kullah sekalipun, dia bernajis. Kalau ikut kefahaman daripada hadis yang kedua. Jadi, ketika itu macam mana para fuqaha kita memahami situasi yang ditimpulkan tadi. Air kurang 2 kullah, termasuk padanya najis. Contoh, air 2 kullah kita letak dalam baldi. Tiba-tiba masa kita nak cedok air dalam baldi, ada bangkai tikus. Kita pun bawa air. Elok ke? Bau pun bawa okey. Warna masih warna air. Kita pun test yang terakhir. Ambil sikit air, letak di ujung lidah. Okey, rasa macam air biasa, tak ada pula rasa macam payau-payau ke apa. Okey, main tak berubah langsung bau, rasa dan warna. Adakah air itu dianggap suci dan menyucikan, iaitu masih lagi air mutlak? Kalau ikut hadis riwayat Imam Ibnu Majah, air hanya akan menjadi bernajis kalau berubah salah satu sifat. Sekarang ni air tak berubah. Maknanya kalau ikut hadis Imam Ibnu Majah, air ini masih suci lagi menyucikan. Boleh guna untuk uduk, boleh guna untuk mandi junub. Tapi masalahnya, kalau ikut hadis riwayat Imam Abu Daud, air 2 kullah tidak bernajis. Maksudnya kurang 2 kullah, air sudah bernajis walau apa keadaan sekalipun. Walau tak berubah bau, rasa dan warna. Jadi macam mana ni? Dua hadis ni saling bertembung. Secara zahirnya bertembung. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh para fuqaha? Diajar oleh Imamul Haramain, setiap hadis kebetulannya ada am, ada khas. Hadis pertama pun begitu. Hadis pertama di mana amnya? Iaitu la yanjus, tidak akan bernajis. Sama sekali, walau apa keadaan sekalipun. Main di sini amnya. Di mana khasnya? Kalau air sampai 2 kullah. 2 kullah itu adalah khas. Hadis kedua, ada unsur amnya, iaitu la yunajjisuhu syai', tak akan menjadi bernajis dengan apa benda sekalipun. Itu lafaz am yang ada pada hadis yang kedua. Tapi di mana khasnya? Iaitu pengecualian. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Berubah bau atau rasa atau warna, maka air itu sudah bernajis. Di sini unsur khasnya. Maka berdasarkan apa yang disebut oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kalau kita cuba buat silang, tak ada timbul masalah, silangkan. Silangkan dengan maksud apa? Lafaz am yang ada pada dalil yang pertama, hendaklah dikecilkan disebabkan lafaz khas pada hadis yang kedua. Lafaz am pada hadis yang kedua, hendaklah dikecilkan
skopnya disebabkan lafaz khas pada hadis yang pertama. Lalu kita pun masuk kepada perbahasan yang kita belum baca lagi pada minggu lepas. Kita akan masuk sekarang. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurratil aini lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala sayyidina al-imam al-Hatib al-Hattab, maka saya qala sayyiduna al-imam al-Hattab al-Maliki syarihan li syarhil Jalalil Mahalli wa huwa syarhu li matn al-waraqat li Imam al-Haramain al-Juwaini rahimahumullahu azza wa jalla Allahumma amin. Qal fal awwal khassun fil kullatain ammun fil mutaghayyir wa ghairihi wathani khassun fil mutaghayyir ammun fil kullataini wa ma dunahuma. Hadis yang pertama adalah khas pada kalimah dua kullah. Hadis pertama iaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud yang berbunyi al-ma' idza balagha al-ma'u kullatain fa innahu la yanjus. Jadi hadis yang pertama khasnya di mana? Khasnya pada kalimah dua kullah. Amnya di mana? Amnya pada air itu berubah ataupun tidak. Sebab Nabi kata bila air sudah dua kullah ia tidak bernajis. Maksudnya tidak bernajis dalam apa keadaan sekalipun. Iaitu dia berubah ke, dia tak berubah ke, dia dah sampai dua kullah, maka dia tidak akan dianggap sebagai bernajis. Walaupun berubah. Ini kefahaman daripada hadis yang pertama. Hadis yang kedua pula ada khasnya. Khas pada mutaghayyir. Maknanya ada hukum khusus. Kalau air sudah berubah, dia sudah tidak lagi dianggap sebagai air mutlak. Tetapi hadis yang kedua juga ada unsur am, iaitu am pada dua kullah dan kurang daripada dua kullah. Sebab hadis yang kedua berbunyi al-ma', air. Dan ada alif lam di situ. Air seluruhnya. Dua kullah, kurang dua kullah, seluruhnya sama je hukum dia. Iaitu dia tidak akan bernajis dengan sebab apa benda sekalipun. Dua kullah ke, kurang dua kullah ke, dia tetap tidak bernajis. Melainkan hanya satu keadaan saja. Satu keadaan khusus. Apa dia? Kalau berubah sifat air. Jadi setiap hadis ada am, ada khas. Hadis kedua pun begitu. Ada am, ada khas. Lalu, apa yang perlu dilakukan? Disilangkan. Khas pada hadis pertama, mengecilkan am pada hadis kedua. Khas pada hadis yang kedua, mengecilkan am yang ada pada hadis yang pertama. Kata al-Imam al-Hattab al-Maliki, فَيُخَصُّ عُمُومُ الْأَوَّلِ أي عُمُومُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ بِخُصُوص الثَّانِي أي بِخُصُوص الْحَدِيثِ الثَّانِي. Umum yang ada pada hadis yang pertama. Hadis pertama tadi berbunyi apa? إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسْ. Umum pada hadis pertama iaitu فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسْ. Air itu tidak akan bernajis walau apa keadaan sekalipun. Kecilkan sikit. Maksudnya semua keadaan bukan. Ada keadaan yang bernajis. Apa keadaan yang bernajis? Kalau air itu berubah baunya atau rasanya atau warnanya. Sebab dalam hadis yang kedua, khas yang ada pada hadis yang kedua adalah kalau air itu berubah bau atau rasa atau warna, maka dia bernajis. Jadi hadis pertama pula, pada umumnya di mana? Iaitu air, kalau dah sampai dua kullah, dia tak akan bernajis. Dia tak akan bernajis walau dalam apa keadaan sekalipun. Itu asal kefahaman. Tetapi disebabkan ada khas pada hadis yang kedua, kita pun kata, air bila sampai dua kullah, dia tak akan bernajis walau apa keadaan sekalipun. Kecuali kalau berubah baunya atau rasanya atau warnanya. Untuk kita berpegang dengan khas yang ada pada hadis yang kedua. Jadi hadis yang pertama, am yang ada pada hadis yang pertama dikecilkan, ditakhsiskan, dikecilkan ruang lingkup umumnya disebabkan khas yang ada pada hadis yang kedua. Fayuhkam. Lalu setelah khas yang ada pada hadis yang kedua mengecilkan am yang ada pada hadis yang pertama, kita akan sebut, lalu dihukumkan, akan dinyatakan hukum yang akan difahami daripada gabungan am dan khas pada hadis. Am pada hadis pertama dipadankan dengan khas pada hadis yang kedua. Setelah dipadankan iaitu dikecilkan skop.
am pada hadis yang pertama disebabkan khas pada hadis yang kedua, hukum yang akan terhasil apa dia? Fayuhkam bi annal qullatain tanjusu bit taghayyur. Akan dihukumkan setelah berlaku proses takhsis itu, proses pengecilan skop itu, bahawa air kalau dia kullah sekalipun, kalau dia 2 kullah sekalipun, dia akan menjadi juga air yang bernajis kalau sudah berlaku perubahan. Maksudnya air yang 2 kullah ke atas akan menjadi bernajis disebabkan ada perubahan sifat pada air. Itu selesai. Maknanya am pada lafaz am pada hadis yang pertama sudah pun dikecilkan. Kalau ikutnya pada apa keadaan sekalipun tak akan menjadi bernajis. Berubah ke tak berubah ke, kalau dah 2 kullah tak akan jadi mutanajis. Itu asal dia, asal umumnya ada pada hadis yang pertama. Tetapi akhirnya umum itu dikecilkan sikit. Dia tak akan belajar dalam semua keadaan. Kecuali, dikecilkan. Kecuali apa dia? Kecuali kalau air itu sudah berubah salah satu sifatnya. Selesai. Mengecilkan am yang ada pada hadis yang pertama. Oleh khas pada hadis yang kedua. Hadis kedua pun ada am juga. Lalu kata Imam Al-Hattab, wa yukhassu umumu thani. Maksud dia, yukhassu umum al-hadith al-thani bi khususil awal, ay bi khusus al-hadith al-awal. Umum yang ada pada hadis yang kedua. Apa hadis yang kedua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Sanad al-Imam Abu Daud sebut apa? Al-ma' la yunajjisuhu syai'. Air, walau apa keadaan sekalipun, walau apa bilangan sekalipun, tidak akan dinajiskan oleh apa benda sekalipun. Itu umum yang ada pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua kata, tak kiralah air itu macam mana keadaan sekalipun, banyak ke, sikit ke, dia tak akan jadi bernajis. Kecuali satu keadaan saja, kalau berubah. Kalau dia tak berubah, dia banyak ke, dia sikit ke, dia tidak menjadi bernajis. Jadi itu adalah umum yang difahami pada asal hadis yang kedua. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, umum yang ada pada hadis yang kedua akan dikhususkan, iaitu dikecilkan skop umumnya oleh khusus yang ada pada hadis yang pertama. Mana khusus pada hadis yang pertama? Khusus yang ada pada hadis yang pertama iaitu idza balagal ma'u kullatain, apabila air sudah mencapai 2 kullah. Kalau sudah 2 kullah, dia tidak bernajis. Maknanya 2 kullah itu adalah khusus. Jadi umum yang ada pada hadis yang kedua, air walau macam mana banyak atau sikit sekalipun tidak bernajis, kecuali kalau kurang dari 2 kullah. Jadi kecuali kalau kurang daripada 2 kullah itu diambil daripada hadis yang pertama, walaupun tidak ada pada hadis yang kedua. Jadi umum yang ada pada hadis yang kedua yang berbunyi air tidak akan dinajiskan oleh apa benda sekalipun, hadis pertama akan kecilkan. Bukan semua keadaan tak akan menjadi bernajis. Ada keadaan dia akan jadi bernajis, iaitu kalau dia kurang daripada 2 kullah. Maknanya kalau kurang daripada 2 kullah, dimasuki najis, dia berubah bau dia ke, tak berubah ke, tetap menjadi bernajis. Kerana hadis yang kedua umumnya sudah dikecilkan. Kalau ikutnya Nabi kata al-ma'u, air, apa benda sekalipun, apa bilangan sekalipun. Tetapi disebabkan Nabi juga yang menyebut iza balagal ma'u kullatain, bila air dah sampai 2 kullah, maka 2 kullah yang ada pada hadis ini akan difahami bahawa sebenarnya ia adalah syarat bagi air kalau tidak berubah bau rasa dan warna. Kalau nak kekal sebagai air mutlak, mesti syaratnya 2 kullah ke atas. Jadi umum yang ada pada hadis yang kedua akan dikecilkan oleh khusus yang ada pada hadis yang pertama. Lalu natijah dia apa? Fayuhkamu bi anna ma dunal kullatain yanjus wa illam yataghayyar. Maka apa
difahami daripada proses pengecilan skop umum yang ada pada hadis yang kedua disebabkan khas yang ada pada hadis yang pertama. Akhirnya keputusannya apa? Sesungguhnya apa saja air yang kurang daripada 2 kullah, dia akan bernajis kalau dimasuki najis, sekalipun tidak berubah bau atau rasa atau warna. Jadi hadza mazhabus Syafi'iyah. Jadi Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki menyatakan proses dalam contoh ini, contoh umum pada hadis pertama akan dikecilkan oleh khas yang ada pada hadis yang kedua. Umum yang ada pada hadis yang kedua pula dikecilkan oleh khas yang ada pada hadis yang pertama. Lalu menatijahkan air kalau berubah baunya atau rasanya atau warnanya menyebabkan air itu bernajis. Walau dia 2 kullah, walau kurang 2 kullah. Kemudian ada satu lagi keputusan. Air kalau sudah kurang daripada 2 kullah, masuk saja najis, akan terus menjadi air yang bernajis walaupun tidak berubah baunya atau rasanya atau warnanya. Jadi ketika ini, kata Imam Al-Hattab, kefahaman hasil gabungan silang ini, gabungan pengkhususan secara silang ini, inilah pegangan dalam mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Bukan konsep itu, tetapi natijah kepada hukum tu. Dalam isu air kalau kurang 2 kullah, berubah baunya. Air kalau kurang 2 kullah, dimasuki oleh najis, tetapi tidak berubah baunya atau rasanya atau warnanya, apa status air tersebut? Jadi setelah digabung silangkan tadi, secara pengkhususan itu, Imam Syafi'i kata apa? Air itu sudah dianggap mutanajis. Air, kalau 2 kullah ke atas, tiba-tiba berubah sifat dia. Dia 50 kullah. Contohnya, 50 kullah. Tiba-tiba berubah bau atau rasa atau warna, maka dia bernajis. Jadi kata Imam Al-Hattab, kefahaman dalam isu air ini, kalau kurang 2 kullah, tetapi dimasuki najis, cuma tak berubah bau rasa dan warna, maka tetap dianggap sebagai air bernajis. Ini adalah mazhab para ulama dalam yang berpegang dengan pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia panggil Asy-Syafi'iyah, iaitu para pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh kerana pengarang kitab Qurratul Ain ini bermazhab Maliki, lalu beliau ingin menyatakan kepada kita apa pula pendirian Al-Imam Malik guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i tahu dari Imam Malik sebab beliau adalah murid Imam Malik. Tapi setelah beliau sampai ke tahap ijtihad, beliau tidak bersetuju dengan pandangan sang guru. Kerana nanti kita akan belajar dalam perbahasan akan datang. Tak tahulah akan datang tu majlis yang keberapa, Wallahu a'lam. Bila kita sampai ke dalam perbahasan al-ijtihad nanti, seseorang mujtahid tidak boleh berpegang dengan kalam mujtahid yang lain. Orang pakar tak boleh hanya berpegang dengan pandangan orang pakar yang lain. Dia mesti tengok dari orang tu. Dia mesti tengok apa yang dipegang oleh orang tersebut. Kalau dia setuju, okey selesai. Kalau dia tak setuju, dia tak boleh pegang. Sebab kalau begitu, dia hanya akan menjadi pak turut dalam keadaan bagi dia pandangan orang itu adalah salah. Dan ini adalah satu tindakan yang salah. Mana boleh kita pegang pandangan orang yang salah pada mata kita. Jadi Imam Malik mengatakan pula, air kalau kurang 2 kullah, dimasuki pula oleh najis, tetapi tidak berubah baunya atau rasanya atau warnanya, maka air itu tetap dianggap sebagai air mutlak. Okey, saya ulang sekali lagi. Air kurang 2 kullah, air dalam baldi kita contoh, atau dalam besen kita, dimasuki oleh najis, katakan dimasuki oleh bangkai tikus. Ada tikun masuk, lemas, mati. Cuma selepas kita Allah dalam baldi ni ada bangkai tikus pula, kita pun buanglah tikus tu. Sebab tikus tu dia tetap bernajis. Masalah air tu macam mana? Kita tengok bau. Bau air. Warna. Tengok, memang warna air tak adalah berubah jadi kuning, jadi merah ke, tak ada. Tinggal yang terakhir. Rasa dengan lidah. Ambil sikit rasa. Jangan telan, sebab dia najis. Kalau najis nanya, telan rasa sikit. Rasa okey, macam tak ada apa pun. Maka dalam mazhab Imam Malik, air itu masih suci lagi menyucikan. Maknanya boleh digunakan air itu untuk berwuduk, untuk mandi junub, untuk mandi sunat. Tak ada masalah. Tapi Imam Asy-Syafi'i pula berpendirian,
air yang kurang 2 kullah, kalau dah dimasuki oleh najis, tak payah nak cakap banyak lah. Buang teruslah. Sebab dia sudah bernajis. Tapi tak berubah bau, rasa dan warna. Tak kisah. Berubah ke tak berubah ke, itu bukan isunya lagi. Isunya dia kurang 2 kullah. Nabi SAW sebut, Iza balagal ma'u kullatain fa innahu la yanjus. Kalau air sudah 2 kullah, dia tidak bernajis. Maksudnya kalau kurang 2 kullah, dia sudah bernajis. Kalau dimasuki oleh najis. Jadi Imam Al-Hattab nak bagi tahu kepada kita, jangan ingat Imam Malik tak ada dalil. Walaupun kalau ikut konsep 2 hadis, setiap satu hadis ada am ada khas, maka hendaklah dibuat silang. Bila buat silang, kena dengan mazhab Imam Syafi'i dalam contoh ni kebetulannya. Tapi bukan Imam Malik tak ada dalil. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, warajjah al-malikiyatu thaniyah li'annahu nassun. Para pengikut Imam Malik pula telah menguatkan ataupun telah menganggap bahawa yang kedua adalah kuat, iaitu hadis yang kedua adalah kuat. Li'annahu nassun, kerana hadis yang kedua adalah nas. Apa maksud nas? Nas ni ada banyak erti. Cuma nas yang di sini dimaksud dia la yahtamilu illa ma'nan wahida. Nanti kita akan belajar apa beza an-nas, apa beza az-zahir, apa beza muawwal. Ini dan perbahasan-perbahasan akan datang. Jadi bila disebut nas, antara makna bagi nas adalah apabila satu dalil itu tidak mengandungi makna lain, hanya satu makna saja, maka ia dinamakan sebagai nas. Kita biasa dengar la ijtihada ma'an nas, tidak ada ijtihad kalau sudah ada nas. Cuma banyak orang salah faham, orang kata kalau dah ada dalil tak boleh ijtihad. Bukan itu kefahaman dia. Ada orang faham nas bererti dalil. Salah. Bukan bererti dalil dalam kaedah ini. Kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i, kaedah yang berbunyi la ijtihada ma'an nas, tidak ada lagi ijtihad kalau sudah ada nas. Maksudnya kalau dalil itu sudah tidak lagi mengandungi sebarang makna yang lain, hanya ada satu makna saja, tak boleh dah berijtihad. Kerana dalil itu sudah jelas maknanya. Contoh, bila Allah Ta'ala sebut, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Mengharamkan itu ada tak makna lain? Memakruhkan ke? Ada ke haram maksudnya makruh? Tak ada. Haram hanya satu makna je, iaitu perbuatan yang diharamkan itu tidak boleh dibuat. Kalau buat dosa, itu je makna yang ada. Maka ketika itu wa harramar riba adalah nas, dalil yang sudah putus maknanya, tak ada makna lain. Maknanya kalau sudah dalil itu berstatus nas, tidak lagi boleh seseorang fuqaha untuk berijtihad. Dia kena berpegang dengan satu-satunya makna yang sudah ditunjuki oleh dalil tersebut. Sebab itu para hadirin dirahmati Allah, bila kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, tak ada seorang pun para ulama Islam mengatakan riba adalah halal. Tak ada. Semua mengatakan riba adalah haram. Tak ada ulama kata riba sebenarnya ada yang halal, ada yang haram. Tak ada. Semua kata riba haram. Kenapa semua kata riba haram? Kerana la ijtihada ma'an nas, tidak ada ijtihad ketika adanya nas. Apabila sudah dalil itu hanya satu makna saja, dia tidak memungkinkan kewujudan dua makna. Makna yang difahami hanya satu daripada teks dalil itu, maka hendaklah berpegang dengan satu-satunya makna yang dinyatakan oleh dalil tersebut. Jadi kata Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, para fuqaha dalam mazhab Al-Imam Malik dalam isu air ni, dalam isu pertembungan secara zahir antara hadis pertama dengan hadis yang kedua, idza balagal ma'u kullatain fa innahu la yanjus, hadis pertama. Hadis yang kedua, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Hadis kedua, secara zahir bertembung. Di mana pertembungan itu berlaku? Sekiranya air kurang 2 kullah, dimasuki najis tetapi tidak berubah bau atau rasa atau warna. Dia berlaku pertembungan pada keadaan ini. Maka dalam isu ini, para fuqaha mazhab Imam Asy-Syafi'i mengambil sikap untuk beramal dengan kedua-dua dalil.
dengan cara menyilangkan proses pengecilan skop pada lafaz umum. Tapi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, para fuqaha Imam Abu Hanifah, para fuqaha mazhab Imam Malik tidak mengambil konsep yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam contoh ini. Sebaliknya mereka memilih salah satu di antara dua dalil kerana mereka mendapati dalil pertama dengan dalil yang kedua ada yang lebih kuat. Bila ada yang lebih kuat, mereka mengambil sikap untuk memilih salah satu. Dipanggil tarjih. Yang paling kuat itu yang dipegang. Yang tak kuat, dia tak pegang. Jadi, antara dua dalil ini, di sisi mazhab Al-Imam Malik, yang lebih kuat adalah dalil yang kedua. Sebab dinyatakan dengan jelas, air tidak akan dinajisi oleh apa benda sekalipun. Melainkan kalau berubah bau atau rasa atau warna. Maka bagi mereka, ini adalah nas. Ini adalah nas. Tapi mazhab Imam Syafi'i tak setuju. Siapa kata nas? Jadi di sini nampak, rupanya kadang-kadang perbezaan pandangan fiqh ni kerana ketidaksetujuan para fuqaha. Bagi mazhab Imam Malik kata ni nas. Tak ada makna lain. Hanya satu makna saja. Air hanya akan menjadi bernajis kalau berubah bau, rasa dan warna. Ini adalah satu makna satu-satunya. Tapi Imam Syafi'i kata, siapa kata begitu? Rasulullah kata al-ma', air seluruhnya. Tapi seluruhnya itu maksud dia kebanyakannya ke atau tidak? Masih boleh difahami dengan pelbagai makna. Apatah lagi dengan adanya hadis yang kedua. Tapi bagi mazhab Imam Malik, cara kefahaman mereka terhadap dalil adalah bagi mereka dalil yang kedua hanya ada satu makna sahaja, iaitu yang bernajis hanyalah kalau berubah. Sekarang air kurang 2 kulah dimasuki najis tidak berubah. Maka bila tak berubah, maknanya tidak bernajis. Berdasarkan hadis kedua yang lebih gagah berbanding dengan hadis yang pertama. Sebab apa kata mereka? Wal awwalu, hadis yang pertama pula, dia hanya bertembung dengan mafhumnya. Wal awwal innama yu'ariduhu bimafhumihi. Wal awwal, maksudnya hadis yang pertama, innama yu'ariduhu, sesungguhnya yang pertama itu yang bertembung dengan yang pertama, dia hanya yu'ariduhu ay yu'aridu al-thani al-awwala bimafhumihi. Bimafhumi al-awwali. Kalau kita nak pecahkan dhamir, sebab kalau kita jumpa kalam para ulama lama dan menggunakan kata ganti diri ni, kita kena berhenti sejenak dan kita kena pastikan apa yang dimaksudkan oleh kata ganti diri ini. Contoh, wal awwal, yang pertama, dalil yang pertama. Innama yu'ariduhu, sesungguhnya dia menentangnya. Siapa yang menentang siapa? Mari kita faham, sesungguhnya dalil yang kedua iaitu air tidak akan bernajis melainkan kalau berubah bau, rasa dan warna. Dia hanya menentang hadis yang kedua ni, akan menentang hadis yang pertama, bukan pada teks hadis yang pertama, tetapi pada kefahaman yang kita boleh faham daripada hadis yang pertama. Sebab kalau nak kiranya, hadis pertama bagi mazhab Imam Malik tidak bertembung pun dengan hadis yang kedua. Sebab hadis pertama menceritakan kalau air itu 2 kulah. Maka kalau 2 kulah tidak bernajis. Okey, selesai. Tapi kita bincangnya sekarang ni air kurang 2 kulah. Hadis pertama tak cerita. Jadi seakan-akan hadis pertama hanya nak fokus kalau air 2 kulah ke atas. Kurang 2 kulah bukan perbincangan hadis pertama. Ini kefahaman mazhab Imam Malik. Subhanallah. Bila kita dengar tu, boleh gagah juga. Nak katanya para fuqaha, mereka bukan bermain-main dalam mendatangkan hukum. Bukan kita tengok, fuqaha ni apa ni Nabi sebut. Jangan cakap begitu. Sebab para fuqaha sebelum mereka nak mengeluarkan pandangan mereka, dengan keimanan mereka, dengan ketakwaan mereka yang lebih bernilai berbanding dengan ketakwaan kita, mereka generasi yang sangat bertakwa. Tengok siapa Imam Malik, tengok siapa Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, subhanallah. Imam Asy-Syafi'i setiap hari 2 kali khatam Quran. Ini dia sebut ketakwaan lah kalau kita nak bincang.
Ketab Quran. Dalam sibuknya, waktu pagi akan khatam sekali Quran, waktu malam akan khatam sekali Quran. Ini disebut sendiri oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Al-Majmu'. Sewaktu beliau menceritakan siapakah dia Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu disebut bahawa antara aktiviti Imam Asy-Syafi'i sehari-hari, beliau akan membaca Al-Quran sehingga 30 juzuk untuk sebelah pagi. Dalam waktu pagi start pada subuh sampai nak ke maghrib, settle 30 juzuk dalam bacaan. Dalam keadaan bukannya duduk rumah tak berjumpa dengan orang, mengajar, menulis. Tapi boleh ada waktu. Maknanya kalau ada waktu kosong sikit, tak buang masa dah. Hanya dengan Al-Quran. Bila sebut Al-Quran, pada zaman dulu, maksud dia bukan duduk baca Quran. Tetapi bangun, berdiri, mengangkat takbir dan melakukan solat sambil terus membaca Al-Quran dalam solat mereka. Itu Imam Asy-Syafi'i. Sekali pagi habis 30 juzuk. Malam macam mana pula? Malam juga begitu. Setelah ada je waktu kosong, angkat takbir Allahu Akbar, sambung daripada surah, mula dengan Al-Fatihah, sambung dengan Al-Baqarah straight sampai habis surah An-Nas, surah juzuk yang terakhir itu, surah yang terakhir dalam susunan Al-Quran untuk belah malam. Esok sambung lagi, tiap-tiap hari 2 kali selesai baca Quran. Khatam Quran. Itu dari sudut kesalehan. Quran ni memang dalam kepala Imam Asy-Syafi'i. Bukan seminggu sekali khatam. Bukan seminggu 2 kali khatam. Seminggu 14 kali khatam Quran. Subhanallah. Sebulan, maksudnya kalau sebulan ada 30 hari, maksud 60 kali khatam Quran. 60 kali mengulang Quran dalam masa sebulan. Macam mana kita nak kata Imam Syafi'i tak jumpa dalil? Ini bukan ta'assub, tapi nak katanya mereka orang pakar. Jadi, pun begitu, Imam Malik juga orang yang dekat dengan Allah Subhanallah. Kalau cerita Imam Malik, betapa jiwa Imam Malik begitu halus khususnya terhadap Nabi. Di Madinah, walau terik macam mana pun, beliau tak akan pakai selipar dan kasut. Berkaki ayam di Al-Madinah. Sebab apa? Bila tanya, kenapa wahai Imam Malik? Dia kata, tanah ini tanah yang pernah dipijak oleh kasut Nabi. Adakah aku nak letakkan kakiku lebih tinggi daripada tanah yang pernah dipijak oleh Nabi? Oh, tak ada. Padahal, tak wajib pun tuan-tuan. Kita pergi Madinah nak jalan kaki, nak pakai kasut, tak ada masalah pun. Sebab tu kalau kita pergi Madinah, kadang-kadang tengok ada orang tak pakai selipar. Atas dasar kehormatan kepada Nabi. Tapi tidaklah menafikan orang yang pakai selipar tak hormat Nabi. Tak. Ikut masing-masing, dia panggil ahwal. Jadi Imam Malik sampai begitu sekali. Tidak akan naik kenderaan. Tak akan naik unta, kuda di Madinah. Berjalan kaki. Berkaki ayam. Kemudian kalau orang tanya soalan hukum hakam, relax saja. Tapi kalau orang tanya hadis, kata nanti jap. Mandi dulu, pakai baju, bagi cantik, wangi, baru baca hadis Rasulullah. Sebab apa? Ini hadis Rasulullah. Allahu Akbar. Ini kesolehan Al-Imam Malik. Imam Abu Hanifah, ceritanya lagi. Imam Abu Hanifah semayang subuh dengan wuduk semayang isyak. Kita pun boleh buat juga begitu. Semayang isyak, wuduk kita kekal untuk semayang subuh. Iaitu setelah kita semayang isyak pada 5 minit sebelum masuk subuh. Boleh juga. 5 minit sebelum subuh baru semayang isyak. Lepas tu masuk subuh, semayang kat takbir terus dengan wuduk semayang isyak. Tapi Imam Abu Hanifah semayang isyak awal waktu. Kemudian straight semayang subuh dengan wuduk solat isyak. Maksudnya apa? Setiap malam tidak tidur. Sebaliknya beribadah kepada Allah sehingga wuduk isyak masih lagi tak batal. Kalau tidur terbatal wuduk. Tak tidur setiap malam. Itulah dia Al-Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Imam yang merupakan pengasas mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Imam Ahmad, Imam Ahmad sanggup dipukul cambuk sampai hampir mati kerana semata-mata untuk mempertahankan Al-Quran. Bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Sebaliknya Al-Quran adalah merupakan kalam Allah. Sanggup mati demi untuk mempertahankan ilmu. Orang sesoleh ini, takkanlah dalam jiwanya ada perasaan, alah sekali-sekala lawan Allah Ta'ala kot. Nabi sebut saya tak setuju. Tak akan ada dalam hati mereka seperti itu. Tetapi kalau ucapan mereka seakan-akan bercanggah dengan dalil, maksud dia apa? Mereka telah mengkaji dengan dalam, lalu akhirnya keputusan mereka, hasil kajian mereka, membawa mereka kepada satu kenyataan yang seakan-akan
bercanggah dengan dalil. Pada hakikatnya tidak bercanggah. Contoh di sini, Imam Malik kata apa? Kata Al-Imam Al-Hattab. Imam Al-Hattab sebab beliau mazhab Maliki. Jadi beliau nak menjelaskan kepada kita bahawa Imam Malik mempunyai dalil. Bagi Imam Malik, dalil yang pertama itu hanya bertembung dengan dalil yang kedua dari sudut kefahaman dalil yang pertama. Sebab kalau kita tengok, dalil yang pertama, Nabi SAW sebut apa? Iza balagal ma'u kullatain. Bila air dah sampai 2 kulah, maka dia tidak bernajis. Apa yang disebut oleh Nabi dengan jelas? Kalau air 2 kulah, tidak bernajis. Ada Nabi sebut kalau air kurang 2 kulah? Nabi tak sebut. Habis siapa yang sebut kalau 2 kulah bernajis? Tak ada siapa sebut. Bukan Nabi sebut. Habis siapa yang sebut? Kefahaman. Yang kita boleh faham daripada hadis. Maksudnya kalau kurang 2 kulah, bernajis. Tapi Nabi tak sebut. Nabi tak sebut. Iza aqalla min kullatain fa innahu yanjus. Nabi tak sebut begitu. Kalau kurang 2 kulah jadi bernajis. Nabi tak sebut. Habis, yang Nabi sebut apa? Kalau 2 kulah. Kalau kurang 2 kulah macam mana? Nabi tak sebut. Tapi Imam Asy-Syafi'i memahami, maknanya kalau kurang 2 kulah, bernajis. Sebab Nabi sebut, kalau air 2 kulah, maksudnya 2 kulah itu sebagai timbangan. Kalau benda tu tak penting, kenapa kena disebut? Kalau 2 kulah ke kurang 2 kulah pun tak bernajis, tak sebut. Jadi bila Nabi sebut, bila 2 kulah dia bernajis, dia tidak bernajis, maknanya 2 kulah itu adalah kiraan, ada timbangannya. Kalau kurang maknanya bernajis. Tapi Imam Malik kata ada Nabi sebut. Itu kefahaman kamu. Dan kefahaman kamu bercanggah dengan hadis yang kedua. Nabi kata al-ma' la yunajisu syai'. Air tak akan berubah walau macam mana keadaan sekalipun, melainkan kalau berubah bau air atau warna air atau rasa air. Jadi kefahaman kalau kurang 2 kulah terus serta-merta jadi najis bercanggah dengan hadis yang kedua. Jadi mana kita nak pegang? Yang Nabi sebut atau kefahaman? Kita kena pegang apa yang Nabi sebut. Maka mazhab Imam Malik berpendirian hadis pertama cerita air 2 kulah. Okey, kami tak ada masalah kalau 2 kulah kata, ya silakan. Tapi hadis kedua menyatakan kalau tak berubah bau air atau rasa air atau warna air tak akan menjadi najis. Takkan kami nak tolak apa yang Nabi sebut ini kerana nak menyesuaikan dengan kefahaman daripada hadis yang pertama. Yang kefahaman itu kita yang faham, bukan Nabi yang sebut. Biar kita kata subhanallah Imam Malik. Bukan main-main. Itu baru 2 contoh tuan-tuan. Begitulah yang berlaku kepada semua masalah-masalah fiqh yang menjadi perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Sebab tu ilmu usul fiqh ini, bila kita membacanya, dia akan menimbulkan kekaguman. Subhanallah. Betapa Allah memberikan taufik kepada para ulama kita. Makin kita kagum. Ulama khilaf. Subhanallah. Bukan, apa ni ulama khilaf ni hadis je. Tak. Itu orang tak belajar usul fiqh. Kalau dia belajar usul fiqh, dia tak akan keluar begitu. Sebab dia tahu, bila ada ucapan seorang mujtahid bercanggah dengan dalil sahih, ini kena cek balik. Sebab ni mujtahid. Bukan Hairul Nizam. Ini Imam Asy-Syafi'i. Kalau Hairul Nizam kata, dia siapa? Dia bukan mujtahid. Tak apalah. Mengarut. Tapi ini Imam Syafi'i. Ucapan beliau bercanggah secara zahir dengan hadis. Yang ni tak boleh kita nak tolak lebih kurang. Ia seorang yang bertakwa. Kalau sudut ketakwaan, sangat bertakwa. Dari segi keilmuan, sangat berilmu. Dari segi hafalan Quran, 60 kali khatam Quran setiap hari. Nak kata apa lagi? Maksudnya ucapan beliau sangat berharga. Dan kalau bercanggah secara zahir dengan dalil, mesti ada dalil lain. Begitu juga dengan Imam Malik. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Akhirnya sudahnya, bila para fuqaha berbeza pandangan, apa kita akan sebut? Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'man wa Ahmad ibn Hanbali wa Sufyan wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Al-Thawri. Begitu juga dengan para fuqaha lain. Kalau mereka sudah berbeza pandangan, itu adalah rahmat. Kerana mereka bila keluarkan pandangan dengan dalil, bukan dengan tak dalil. Kerana setiap daripada mereka adalah berdasarkan hidayah daripada Allah. Mereka itu semua di bawah hidayah Allah. Mereka itu bergerak dengan panduan hidayah Allah daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mereka itu berdalil, bukan tak ada dalil. Dan khilaf mereka adalah sebagai rahmat untuk
untuk kita semua. Jadi kalau ikut pandangan Al-Imam Malik, beliau berpegang dengan dalil yang kedua. Kerana dalil yang kedua jelas menyatakan air kalau tidak berubah bau atau rasa atau warna, dia tidak bernajis. Adapun hadis pertama disebut wal awwal innama yu'ariduhu bimafhumihi. Hadis pertama, sesungguhnya hadis yang kedua bercanggah dengan hadis yang pertama, bukan pada teks hadis yang pertama, tapi pada kefahaman yang dapat dipahami. Rasulullah tak sebut, tapi difahami daripada hadis yang pertama. Kefahaman daripada hadis pertama tu seakan-akan bercanggah dengan teks hadis yang kedua. Wal qasdut tamsil. Kefahaman dalam mazhab Imam Malik pula. Imam Malik kata, kalau Imam Syafi'i kata, habis tu, apa faedah Rasulullah sebut? Air kalau 2 kullah tidak bernajis. Kalau 2 kullah itu tidak menjadi ukuran untuk menentukan bila air bernajis, bila air tidak bernajis. Kata Imam Malik, 2 kullah yang Nabi sebut adalah contoh. Nabi sebut contoh. Nabi bukan nak sebut ia sebagai ukuran. Bukan nak bagi tahu kalau 2 kullah tak bernajis, kurang 2 kullah bernajis. Tak, Nabi nak sebut contoh. Nabi nak menceritakan sebagai contoh, kalau air 2 kullah, dia tak bernajis. Kalau kurang 2 kullah, tengoklah. Kalau ikut kefahaman Imam Malik, kalau kurang 2 kullah, Nabi tak sebut. Tapi yang Nabi inginkan, 2 kullah ke, kurang 2 kullah ke, kalau berubah bau, rasa dan warna, bernajis. Tak berubah, tidak bernajis. Walau kurang dari 2 kullah. Ini kefahaman Al-Imam Malik. Tapi dalam masa sama Imam Syafi'i berpendirian dengan konsep menyilangkan proses taksis. Dua-dua tak ada dalil ke? Dua-dua ada dalil. Tetapi kefahaman Imam Syafi'i membawa Imam Syafi'i pada satu pandangan. Air kurang 2 kullah, masuk najis, jadi mutanajis terus. Walaupun tak berubah bau, rasa dan warna. Yang Imam Syafi'i ada dalil. Imam Malik berpendirian air kurang 2 kullah, masuk najis, tak berubah bau, rasa dan warna, maka air itu tetap sebagai air yang tidak bernajis. Imam Malik juga ada dalil. Dan setelah kita meneliti 2 pandangan ni, tuan-tuan boleh yakin tak mana satu yang betul? Imam Syafi'i betul ke Imam Malik betul? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itulah realitinya. Bahawa setiap faqih itu bila mereka mengeluarkan pandangan, apa yang mereka sebut itu adalah apa yang mereka merasakan, moga-moga yang tepat inilah pandanganku di sisi Allah. Sebab antara 2 pandangan ini masing-masing kuat. Tapi mana satu yang betul-betul yang diinginkan oleh Allah dan Rasul? Bagi Imam Syafi'i, beliau mengharapkan apa yang beliau faham telah yang Allah Ta'ala inginkan. Bagi Imam Malik berpendirian, moga-moga apa yang beliau faham itu, itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Bila kita nak tahu siapa betul siapa salah? Yaumal Qiyamah. Kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltun, bila kita sampai ke hari kiamat nanti, kita duduk sama-sama dengan Imam Malik dengan Imam Syafi'i juga, lepas tu kita kata, ya Sayyidi, kunna fid dunya lamma kana al-ma' aqal min kullatin hadratak taqul an-ma' sara ghair mutanajjis wa anta ya Sayyidi al-Imam Asy-Syafi'i qulta innal ma' sara mutanajjisan. Taib ayyuhuma asah, ayyuhuma sahih? Maka ketika itu, mana satu yang betul? Imam Syafi'i ke Imam Malik? Masa tu kita boleh tanya lah. Kalau kita nak tanya, kita tanya kepada Allah Ta'ala. Apa cerita kan zaman dunia dulu? Mana satu yang betul? Masa tu, kalau Allah nak jawab, Allah akan jawab lah mana satu yang betul, yang Allah dan Rasul inginkan. Katakan rupanya Imam Malik yang betul. Masalah ke kita yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i? Tak masalah. Kita dalam syurga dah. Kita tak ada masalah pun. Katakan mazhab Imam Syafi'i yang betul. Adakah pengikut Imam Malik akan menjadi masalah syurga? Nanya kita ni. Kan kena campak api neraka? Tak. Semua dah masuk syurga dah. Jadi sebenarnya khilaf para ulama' adalah rahmat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan konsep ini, kita akan nampak subhanallah. Ilmu ini adalah begitu dalam. Dan ilmu usul fiqh akan menimbulkan rasa kekaguman yang sangat tinggi kepada usaha dan jihad para fuqaha kita di dalam menyelami dalil dengan penuh teliti untuk memudahkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk pula kepada satu contoh, iaitu apabila setiap dalil ada am dan khas. Kita nak guna konsep silang, lari terus makna, rosak terus makna. Tak boleh, maknanya tak boleh nak menggunakan konsep silang walaupun setiap hadis ada am dan khas. Tetapi natijahnya adalah merupakan natijah yang rosak, natijah yang bercanggah dengan keinginan syarak.
Dia nak buat macam mana pula masa tu? Apa contohnya? Kita akan lihat dalam pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan akan datang pada pukul 11 itu. Kalau nak kira-kiranya masa tu saya berada di lapangan terbang KLIA. Pukul 11 tu mungkin saya di lapangan terbang. Tapi kita akan tengok nanti macam mana. InsyaAllah moga-moga saya sempat untuk bersama-sama dengan tuan-tuan walaupun saya masa tu dalam perjalanan menghadap Nabi SAW. Mohon doa semua. InsyaAllah kalau ada rezeki Ahad depan saya akan menghadap melutut di hadapan Nabi di Al-Madinah sebelum kami menunaikan umrah di Makkah Al-Mukarramah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk dapat menziarahi Nabi SAW. Kita semua insya-Allah. Dan moga-moga dalam jiwa kita sentiasa hidup dan mekar perasaan cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khaira. Moga-moga direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan-pertemuan yang seterusnya untuk kita menambahkan keasyikan dan kegaguman kita kepada para fuqaha yang rupa-rupanya bukan calang-calang. Mereka adalah gergasi-gergasi di dalam mendalami dalil-dalil syarak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Jazakumullahu khairul jaza. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.